Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelayar Facebook Malaysia GZ. Hari ini 16 Jun 2021 akan berlangsungnya perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang mana ini merupakan inisiatif daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah setelah Baginda berkenan menerima menghadap 18 ketua-ketua parti di mana sebenarnya Baginda mendengar segala apa yang berlaku antaranya mengenai COVID-19, mengenai isu kesihatan, isu ekonomi juga isu rakyat Malaysia. Baiklah, untuk perkembangan semasa kita akan bersama dengan rakan setugas kita iaitu Kamaria Khalidi yang kini berada di hadapan pintu utama Istana Negara. Assalamualaikum Kamaria. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, teruskan dengan perkembangan semasa di sana. Malaysia Gazette. Baik, Istana Negara petang ini menjadi tumpuan rakyat dan juga pengamal media tempatan dan juga luar negara bagi membawakan secara langsung kepada rakyat mengenai sesi perbincangan khas bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah. Jadi petugas media mula berkumpul di hadapan pergerakan Istana Negara ini sekitar pukul 11.30 pagi tadi bagi merakamkan kenderaan rasmi yang akan membawa Raja-Raja Melayu masuk ke dalam Istana Negara. Dan untuk makluman anda semua, antara yang terawal tiba ataupun berangkat tiba merupakan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah pada pukul 11 pagi tadi, diikuti kenderaan rasmi yang membawa Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berangkat tiba pada pukul 12.03 tengah hari. Dan selepas hampir sejam pengamal media berada di sini, selepas itu dan Baik Kamaria, kalau boleh dikongsikan bagaimana sebelum ini boleh dikatakan. Baik, kita akan bersama dengan Kamaria sekali lagi kerana mungkin ada masalah sedikit di sana. Baik, kepada pelayar Malaysia Gazette, apa yang boleh saya kongsikan kepada anda? Ini bukan kali pertama perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan. Kali pertama diadakan pada 25 Oktober tahun 2020. Seperti saya nyatakan tadi, ia akan membincangkan mengenai Parlimen khususnya darurat COVID-19 juga isu ekonomi di Malaysia. Jika kita sudah bersedia, kita akan kembali bersama dengan Kamaria Khalidi yang berada di Istana Negara. Okey, tadi saya mengalami sedikit gangguan teknikal dan kita bawakan semula sedikit sebanyak perkembangan daripada perkarangan Istana Negara pada petang ini. Yang seperti yang saya maklumkan tadi, antara yang terawal tiba pada hari ini merupakan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Dan sekitar pukul 2 petang tadi, Ketua Polis Negara, kenderaan yang membawa Panglima Angkatan Tentera dan juga Ketua Setiausaha Negara juga dilihat memasuki pintu utama Istana Negara pada petang ini. Dan untuk makluman anda juga, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badri Shah berangkat tiba di Istana Negara pada pukul 2.08 petang. Dan juga Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat tiba di Istana Negara pada pukul 2.33 petang. Dan kenderaan rasmi yang membawa Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berangkat tiba di Istana Negara pada pukul 2.19 petang. Dan untuk makluman anda juga, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir tidak menyertai mesyuarat Raja-Raja Melayu pada petang ini. Begitu juga dengan Sultan Kelantan. Dan setakat ini pintu utama Istana Negara juga telah pun ditutup oleh pengawal istana, maka tiada lagi kenderaan rasmi yang membawa Raja-Raja Melayu akan tiba pada petang ini.
Baik, Kamaria, kalau boleh kongsikan mengenai sebelum ini tular mengenai ramai netizen yang menyatakan kluster istana itu akan wujud disebabkan oleh wartawan yang membuat liputan di sana. Kalau boleh Kamaria kongsikan mengenai penjarakan sosial SOP yang telah dilakukan ataupun diikuti rapat oleh media yang berhimpun di sana. Setakat ini para media tempatan maupun luar negara mereka semua berada dalam keadaan baik menjaga SOP masing-masing dan juga anggota polis yang bertugas di pekarangan Istana Negara ini juga melakukan pemantauan dan meminta para media yang membuat liputan pada petang ini untuk menjaga jarak masing-masing kerana kami diberikan satu kawasan yang agak luas untuk membuat liputan dan juga telah ditandakan dengan kon polis supaya kami tidak berada dalam keadaan jarak yang terlalu dekat dan juga kesemua orang secara adil dapat merakamkan kenderaan-kenderaan rasmi yang membawa Raja-Raja Melayu pada petang ini dan tidak timbul isu melanggar SOP ataupun duduk secara dekat-dekat bersama dengan rakan-rakan media yang lain pada petang ini. Baik. Terima kasih Kamaria di atas perkembangan semasa. Kita akan kembali bersama Kamaria sejurus tamatnya perbincangan Majlis Raja-Raja Melayu. Baik, terima kasih. Baiklah, 5 bulan proklamasi darurat dilaksanakan sejak Januari lalu. Ramai mungkin yang menyatakan pelbagai persepsi mengenai proklamasi darurat ini, khususnya rakyat jelata seperti kita. Ada mungkin pandangan daripada ahli parlimen ataupun ahli politik menyatakan darurat ini sangat baik dilaksanakan. Namun bagaimana agaknya setelah 5 bulan proklamasi darurat ini dijalankan? Apa pandangan rakyat Malaysia terhadap isu ini? Tinjauan Malaysia Gazette ada jawapannya. Tamatkan dengan segera. Dengan segera darurat. Ya. Kenapa tu? Kalau tak pergi kerja, macam mana anda hidup sekarang? Kalau keadaan terkawal, saya rasa dah tak perlu lagi dah. Proklamasi darurat. Ya. Kalau masih tak boleh nak kontrol lagi, nak tak nak kita terpaksalah. Kalau darurat dipatahkan, then mungkin direct investment pun akan Investment untuk negara lah. then semua pun ada kerja lah. Baik, itu antara rintihan daripada sebilangan kecil rakyat Malaysia. Ini juga sebenarnya mewakili suara-suara rakyat Malaysia yang lain. Mereka merasakan darurat ini perlu dihentikan. Mereka merasakan darurat ini benar-benar menyakitkan kerana mereka tidak dapat bekerja, tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup kerana darurat ini telah menyekat sedikit sebanyak aktiviti-aktiviti mereka. Apa sebenarnya yang boleh kita signifikankan terhadap rakyat, pemimpin dan juga Majlis Raja-Raja ini? Bagaimana agaknya perbincangan Majlis Raja-Raja Melayu ini dapat menghulurkan ataupun memberikan sedikit pandangan ataupun sesuatu keputusan yang boleh melegakan hati rakyat. Baik, sudah bersedia di talian Skype merupakan penganalisis politik dari Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum, Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di awal ini apakah jangkaan daripada doktor sendiri terhadap keputusan perbincangan Majlis Raja-Raja Melayu yang akan berlangsung seketika nanti? Ini pertama kali berlaku dalam sejarah Malaysia apabila Majlis Raja-Raja kali kedua dilibatkan dalam proses untuk demokrasi negara. Kita lihat sebelum ini Majlis Raja-Raja juga dirunding oleh Si Paduka Baginda Tuan Agong bagi baginda membuat perkenan ke atas keputusan darurat. Bagi saya, yang saya lihat, kebarangkalian yang muncul pada sebelah petang atau esok hari ini mungkin boleh memberikan satu kebaikan kepada negara. Kalau kita lihat darurat yang diperkenalkan tidak memberi kesan yang menyeluruh kepada sistem politik, ekonomi dan sosial rakyat. Kerana rakyat sebenarnya sudah muak dan letih tentang perkembangan penyelesaian dan menangani wabak COVID-19. Kalau betul-betul nak dilaksanakan darurat bagi menangani COVID-19, saya lihat kerajaan perlu tegas. Ini dibuka, itu ditutup ini, dan rakyat yang berada di peringkat bawahan menanggung derita dan terpaksa mencari alternatif lain bagi menanggung kehidupan mereka.
rakyat memerlukan perlindungan dan payung yang besar hari ini, iaitu daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Walaupun Seri Paduka Baginda Tuan Agong sebenarnya memiliki kuasa untuk menentukan dan memberi perkenan apa yang boleh berlaku dalam tempoh darurat hari ini, tetapi atas kebijaksanaan Seri Paduka Baginda berbincang, berunding dengan Majlis Raja-Raja hanya semata-mata untuk menjaga kebajikan dan menjadi payung kepada rakyat. Kalau apa yang dilakukan oleh kerajaan pada peringkat awal, kita memberikan sokongan yang cukup baik kepada tindakan-tindakan, kita ketepikan politik pada waktu tersebut. Kita menangkis serangan-serangan daripada pembangkang yang ingin berkuasa pada ketika itu. Tetapi hari ini, kerelevanan dasar tindakan dan apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan dipantau oleh rakyat. Rakyat merasakan bahawa mereka ini semakin hari semakin tidak dipedulikan, walaupun bantuan-bantuan diberikan, tetapi suara mereka tentang penutupan sektor-sektor pekerjaan dan dasar-dasar yang nak dilaksanakan, ataupun boleh kita lihat misalnya tempoh lockdown hari ini adakah memberi manfaat kepada rakyat. Rakyat terluka, rakyat merasakan diri mereka itu dipergunakan hanya untuk semata-mata bagi mengisytiharkan darurat. Saya sebenarnya suka kalau Majlis Raja-Raja Melayu hari ini bersama Seri Paduka Baginda Tuan Agong dapat membuat satu keputusan yang jelas untuk kebaikan negara dan rakyat. Rakyat memerlukan satu keputusan yang mampu untuk mengembalikan kehidupan mereka dengan lebih normal dan selesa. Kita faham dalam konteks pandemik hari ini, bukan sahaja Malaysia juga berhadapan dengan masalah yang sama. Tetapi kita perlu lihat bagaimana negara-negara lain menangani wabak ini dengan sebaiknya, bagaimana kerajaan memberikan dan beri respon kepada rakyat dengan begitu cepat. Saya dah ulas perkara ini terlalu banyak, tetapi kita lihat mekanisme yang digunakan oleh kerajaan sangat perlahan dan tidak memberi kesan kepada maklumat yang nak diberikan kepada rakyat. Baik, Doktor, kalau kita melihat hasil pertemuan di antara ketua-ketua parti baru-baru ini, beberapa cadangan telah diberikan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Antaranya Tuan Dr. Mahathir Mohamad tampil dengan mageran. Pada mulanya, Majlis Gerakan Nasional kemudian ditukar kepada Majlis Pemulihan Nasional. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan dua perkara penting, antaranya menamatkan darurat dan membenarkan Parlimen bersidang. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memberikan pandangan untuk pemulihan ataupun pelaksanaan pemulihan ini dilaksanakan untuk membantu rakyat. Banyak sekali cadangan-cadangan yang diberikan. Bagaimana Doktor melihat cadangan ini mampu atau tidak sebenarnya membantu rakyat ketika ini? Apa yang dicadangkan oleh Tuan Dr. Mahathir beberapa hari yang lalu merupakan cadangan yang tidak masuk akal, tidak diterima oleh masyarakat dan konteks demokrasi negara. Dan inilah menunjukkan bahawa beliau terlalu gilakan kuasa kali ketiga. Apakah kita perlu lagi dinosaur purba politik sedemikian dalam politik negara? Rakyat muak dan letih melihat pemimpin-pemimpin politik sedemikian. Kerana rakyat dah susah, rakyat memerlukan bantuan dan kebajikan. Saya lihat sudah-sudahlah Tun Dr. Mahathir mencampuri urusan politik negara. Beliau masih sebagai seorang ahli parlimen, tetapi beliau sudah tidak relevan dalam politik negara. Bagi warga-warga rakyat Malaysia hari ini, mereka melihat pemimpin-pemimpin politik yang sudah berumur 70 tahun ke atas ni, berhentilah daripada terlibat dengan politik negara, kucak-kacirkan keadaan dan kebimbangan rakyat yang semakin takut dengan perkembangan politik dan ekonomi negara hari ini. Saya menilai bahawa cadangan mageran tidak sesuai lagi hari ini. Kita mempunyai pelbagai platform lain yang sebenarnya wajar untuk kita gunakan. Dan kalau diberikan ruang kepada Tun Dr. Mahathir untuk membentuk dan mengetuai mageran dan beliau membuka parlimen, betul parlimen dibuka. Tetapi kita lihat beliau akan membisukan parlimen seperti mana yang beliau lakukan masa beliau menjadi Perdana Menteri keempat. Saya khawatir negara kita menuju ke arah era diktator yang kedua di bawah Dr. Mahathir. Inilah yang akan berlaku. Kita biarkan bagaimana dinamiknya politik negara antara majlis raja-raja berbincang dengan Seri Paduka Yang Tuan Agong,
kemudiannya panggil kabinet, kemudian berbincang dengan Perdana Menteri, memanggil pula pemimpin parti politik. Inilah sebenarnya kemurnian politik negara, walaupun kita lihat berlaku secara perlahan, tetapi demi memastikan bahawa tidak ada ahli-ahli politik mengambil peluang untuk mengekalkan kuasa secara tidak sah. Kita perlu lihat bahawa peristiaran darurat itu sebenarnya ada dalam perlembagaan, dan pembukaan parlimen juga ada dalam perlembagaan, kuasa yang teragung juga ada perlembagaan. Apa yang berlaku hari ini sebenarnya semua sudah ada dalam perlembagaan, tetapi kita tidak boleh puaskan hati setiap daripada ahli politik yang ada di negara ini. Dan rakyat juga perlu memberikan sokongan yang baik kepada proses demokrasi yang sedang berlaku. Meskipun kita tidak tahu sama ada darurat disambungkan atau tidak, tetapi sebenarnya isi dan kandungan darurat itu perlu dimurnikan, perlu diperbaiki semata-mata untuk kebajikan rakyat, bukan untuk kepentingan politik mana-mana pihak. Baik, Doktor, komen sedikit mengenai baru-baru ini apabila Datuk Taqiyuddin Hassan yang seakan-akan memperkecilkan peranan Majlis Raja-Raja ini. Sama ada Majlis Raja-Raja atau jawatan kuasa bebas. Saya lihat berkenaan dengan fungsi jawatan kuasa bebas. Sebenarnya isu yang dibangkitkan itu isu jawatan kuasa bebas. Saya yakin sebenarnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini, kemudian dilantik dan diperkenan oleh Sri Paduka Baginda Yang Agung sebenarnya untuk memberikan ruang yang lebih bebas kepada perkongsian pemikiran ataupun apa-apa cadangan daripada rakyat. Kerana ahli-ahli jawatan kuasa bebas ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, misalnya kerjaya, pengalaman bagi membantu perjalanan menangani wabak COVID-19 dan kemudiannya untuk memperbaiki darurat yang telah diisytiharkan. Saya yakin setelah pembentangan dilakukan kepada Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong, Sri Paduka akan menilai dan memperkenankan tindakan-tindakan yang sesuai untuk rakyat baginda, kerana jika diberikan peluang kepada ahli-ahli politik untuk campur tangan sepenuhnya, saya khawatir hanya segmen-segmen tertentu dalam rakyat yang menyokong ahli-ahli parlimen atau ahli politik sahaja yang akan diberikan ruang dan tempat. Baik, bagaimana agaknya jangkaan kalau kita melihat apa yang doktor katakan tadi, bagaimana mungkin keputusan yang terbaik boleh diberikan Majlis Raja-Raja ini agar nasib rakyat terbela, khususnya dari sudut ekonominya, dari sudut COVID ini, dan juga mungkinkah darurat ini akan diteruskan ataupun sebaliknya, Doktor? Saya yakin atas kebijaksanaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan bersama dengan Sri Paduka Baginda Yang Agung, kerana Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ini bukannya sebarangan raja. Mereka telah dilatih dengan pelbagai peringkat kepimpinan dan kemudian yang merasai denyut dari rakyat, dan mereka akan baginda akan memberikan satu penilaian keputusan yang baik dan nasihat yang baik kepada kerajaan. Kerana hari ini payung yang penting kepada rakyat iaitu bagaimana Majlis Raja-Raja menyediakan satu platform, satu nasihat dan satu pemantauan penilaian yang cukup baik kepada kerajaan maupun pada rakyat. Dan apa yang saya dapat lihat bahawa selepas ini, meskipun darurat itu disambung untuk tempoh tertentu, tetapi kerajaan perlu dengan kadar segera memperbaiki pelaksanaan darurat. Nasihat-nasihat akan datang daripada Yang Tua Agung dan Majlis Raja-Raja, tetapi bagaimana nasihat-nasihat tersebut akan digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan darurat yang akan dilaksanakan selepas ini. Dan perlu dihebahkan kepada rakyat apakah nasihat-nasihat dan teguran yang diberikan oleh Majlis Raja-Raja kepada kerajaan, supaya apa? Rakyat dapat menjadi pengadil kepada pemerintahan kerajaan sedia ada. Doktor, boleh atau tidak sebenarnya keputusan Majlis Raja-Raja ini? Kerana saya nak bertanya mengenai spekulasi pertukaran Perdana Menteri. Ini yang berlegar semalam lagi apabila dikatakan boleh sebenarnya Majlis Raja-Raja ini membuat keputusan untuk menukar Perdana Menteri. Sebenarnya yang berkuasa itu Sri Paduka Baginda Yang Tua Agung telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Kita lihat dalam perkara 150 43
2B, kuasa-kuasa agung tanda darurat, pemilihan Perdana Menteri, itulah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh si Paduka Baginda Yang Tak Agung. Tetapi saya yakin sebarang keputusan yang akan diumumkan, dilaksanakan selepas ini akan mementingkan rakyat. Bertukar Perdana Menteri tak ada masalah. Tetapi bagaimana kerajaan selepas itu atau kerajaan yang sedia ada mampu memastikan rakyat itu terbela kebajikan mereka. Rakyat susah hari ini, kita kena faham. Kita tahu sebenarnya dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini, pastinya pilihan raya umum ke-15 tidak akan dilaksanakan. Jadi kalaupun ada, mungkin segelintir rakyat Malaysia akan boikot kerana keadaan kita masih tidak stabil lagi. Bagaimana pula Doktor melihat sekiranya Parlimen dibenarkan bersidang dengan 220 ahli Parlimen ini, kalau kita tahu sebelum ini, kalau kita recap kembali, 220 ahli Parlimen, kemudian hanya 108 saja yang memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selebihnya tidak menyokong. Secara automatiknya, pastinya kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak seteguh sebelum ini. Kita kena lihat sama ada sidang parlimen itu diadakan dalam tempoh darurat atau tidak. Kalau lihat pada perlembagaan semula, sekiranya majlis itu bersidang, darurat itu akan terbatal. Jadi ini akan menentukan kedudukan kerajaan yang mentadbir negara hari ini. Dan proses demokrasi itu perlu kita biarkan, kerana apa? Kita tidak boleh mencampuri sebarang urusan demokrasi yang menidakkan proses dan perjalanannya. Kerana perlembagaan itu memperuntukkan segalanya. Tetapi kalau kita bukan ahli untuk mengulas tentang perlembagaan atau sebarang perkara dalam perlembagaan, sebab saya lihat hari ini ramai nak jadi pakar perlembagaan, pakar demokrasi, mengulas tentang perjalanan politik negara sehingga mengelirukan rakyat. Hatta pemimpin atau parti-parti politik sendiri yang mengelirukan rakyat hanya mentafsirkan perlembagaan mengikut nafsu mereka, mengikut kepentingan politik mereka. Sudah-sudahlah hentikan propaganda politik yang akan mengelirukan rakyat. Saya yakin apa saja tindakan atau apa saja yang sebenarnya sudah ada dalam perlembagaan perlu dibenarkan bergerak dengan baik. Kalau kita sebagai rakyat melihat sebarang salah guna yang bertentangan dengan perlembagaan, peranan kita untuk membawa isu-isu salah guna dan bertentangan dengan perlembagaan itu kepada mahkamah. Mahkamah boleh menentukan sama ada apa yang dilakukan oleh mana-mana pihak itu bertentangan dengan perlembagaan atau tidak. Mahkamah punya kuasa. Baik, soalan akhir saya kepada doktor. Siapa pun ataupun mana-mana pentadbiran pun apabila menerajui sesebuah negara yang dilanda COVID sudah pasti akan menghadapi kesukaran ini. Kerana itulah kegagalan itu jelas nampak. Namun sebenarnya kita dilanda pandemik COVID-19 dan terbaru varian yang kita lagilah menyebabkan kita ni mudah dijangkiti. Kerana itu kesukaran kerajaan membuat mentadbir negara ini dengan baik dilihat gagal kerana bukan salah langkah, sebaliknya masuk tak kena lah ketika dilanda COVID sebegini. Jadi gagal atau tidak sebenarnya kerajaan Perikatan Nasional ini? Kita kena lihat dan menilai sebenarnya pandemik COVID-19 ini bukan sahaja melanda Malaysia. Ini adalah masalah universal, melibatkan negara-negara lain juga. Dan kita sebenarnya perlu berinteraksi dan rakyat perlu melihat bahawa peranan kerajaan perlu semakin agresif. Dan kerajaan juga perlu memastikan mereka responsif. Respon terhadap apa yang dihadapi oleh rakyat, apa yang berlaku dan dialami oleh rakyat. Saya lihat sebelum ini kerajaan cukup responsif. Tetapi semakin lama sistem penyampaian ataupun pelaksanaan dasar itu seolah-olah hanya memihak kepada sesuatu ataupun sekelompok pihak sahaja. Kita lihat rakyat marah apabila sektor-sektor yang penting itu dibuka dan sektor yang tidak penting itu juga dibuka dan akhirnya menyebabkan rakyat itu mempertikaikan. Kenapa sektor yang tidak penting dibuka dan ini sebenarnya mengundang pelbagai persoalan, sedangkan itu hanya untuk memastikan bahawa kes menurun.
Ya. Tetapi inilah sebenarnya pelaksanaan yang tidak menyeluruh. Kita lihat komunikasi antara pemimpin dalam kabinet itu sebenarnya tidak berlaku secara baik dan akhirnya seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan, Baik. beliau telah menutup pintu depan tetapi ada elemen-elemen lain yang sebenarnya merosakkan proses untuk lockdown. Saya rasa yang paling tepat hari ini komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat. Rakyat memberikan pandangan pendapat dan perlu direspon segera oleh kerajaan. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Melaya kerana berkongsi mengenai isu yang melanda kita hari ini. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Baik, perbincangan sudah kita jalankan, sedikit sebanyak kita dapat mengetahui sedikit sebanyaklah mengenai apa yang akan berlaku mungkin antara yang boleh diambil oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang akan bersidang seketika nanti. Mungkin juga jawapan ataupun keputusannya kita akan dapat hari ini maupun esok. Namun sudah pasti peranan Raja-Raja Melayu tidak boleh disangkal lagi untuk membantu kita rakyat Malaysia. Juga sebenarnya memberi indikator baru terhadap kepimpinan Perikatan Nasional, juga pembangkang agar dapat menjadi seimbang terbaik kepada kerajaan dan juga kepada pelayar Malaysia Gazette. Terima kasih kepada anda. Banyak sekali komen-komen anda berikan di ruangan komen. Ada yang suka, ada yang kata gitu dan gini. Tetapi sebaliknya, kita harus saling bersatu hati. Yang paling penting, keadaan COVID-19 di negara kita masih belum stabil lagi. Kita harus menjaga diri, menjaga penjarakan fizikal kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita akan bersua sekali lagi sekitar jam 5.30 petang bersama dengan Kamaria Khalidi di Istana Negara. Sekian, saya Haslinah A.R. Kamaluddin mengundurkan diri.